Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Divya Arumugam daripada kursus bimbingan dan kaunseling. Apa yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah tentang tajuk Deviance and Society ataupun dikenali sebagai penyelewengan dan masyarakat. Jadi, sebelum saya terangkan dengan lebih mendalam, saya nak tanya satu soalan. Adakah pemakaian dalam gambar ini ialah deviance? Tidak. Tapi, tahukah anda sesetengah budaya menganggap pemakaian ini adalah deviance? Salah satu sebabnya adalah kerana tudung yang tidak menutup aurat. Tapi, adakah deviance itu salah atau tidak? Deviance itu bergantung kepada reaksi setengah kelompok masyarakat. Apa yang mereka lihat itulah reaksi mereka, tidak kira positif ataupun negatif. Jadi itu yang apa saya akan bentangkan sekarang. Seperti yang saya kata tadi, deviance merujuk kepada tingkah laku seseorang yang melanggar norma atau peraturan yang menimbulkan reaksi yang negatif seperti marah, kecewa dan sebagainya. Sebagai contohnya, korang dan kawan-kawan korang tengah berborak dan tiba-tiba kamu sebut tentang deviant. Apakah reaksi mereka? Reaksi positif ataupun negatif? Sememangnya negatif. Sebab mereka dah anggap deviance itu sebagai negatif. Contoh lain adalah tentang membuli. Positif atau negatif? Sememangnya negatif. So itulah apa yang dimaksudkan dengan deviance. Seterusnya adalah norma. Seperti apa yang kita tahu, norma adalah peraturan yang perlu diamalkan oleh setiap ahli masyarakat. Peraturan ini digubal adalah untuk menjaga ketenteraman semua ahli masyarakat. Sekarang, cuba bayangkan sekiranya kita tak ada peraturan. Apa yang akan berlaku? Seks berleluasa, merompak, membuli, membunuh. Macam merompak. Suka hati je masuk dalam rumah orang merompak. Jadi, fungsi norma itu adalah untuk menjaga ketenteraman dan mengekalkan keharmonian dalam satu kelompok masyarakat. Norma menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang sebagai anggota sesebuah masyarakat. Norma terbahagi kepada dua bahagian, iaitu norma preskriptif dan norma preskriptif. Iaitu apa yang seseorang perlu lakukan dan apa yang tidak boleh seseorang lakukan. Sesetengah individu menganggap norma sebagai budaya ideal. Okey, budaya ideal bermaksud cara ataupun macam mana satu kelompok masyarakat harus menjalankan tanggungjawabnya dengan sempurna. Tetapi, ada juga sesetengah individu yang menganggap norma sebagai satu perkara yang masyarakat harapkan. Okey. Macam contohnya, kalau berlaku kebakaran, apa yang kita harapkan? Bantuan. Ya, itu adalah norma. Seterusnya adalah perbezaan dan penyelewengan. Seperti yang kita tahu, kita dengan abang kita berbeza kan? Macam contohnya jantina lain, umur lain, pemikiran lain-lain, ketinggian lain. Dan itu adalah perbezaan. Apa yang membezakan deviance dengan differentiation ialah differentiation itu memang kita berbeza mengikut pemikiran kita, ketinggian kita, berat badan kita. Tapi deviance itu apa yang kita buat. Like contohnya, kita tahu benda itu salah, tapi kita masih buat. Itu adalah deviance. Perbuatan dan syarat yang ditakrifkan sebagai penyelewengan boleh berubah mengikut peredaran masa. Konsep ini sangat-sangat penting sebab contohnya, apakah deviance yang kita buat sekarang adalah normal tapi salah semasa zaman dulu? Contohnya adalah berjalan depan orang tua. Dulu-dulu kita akan tunduk semasa jalan depan orang tua, tapi sekarang apa yang kita buat? Kita jalan lurus macam tu je. So, itu dikira deviance dan normal pada zaman sekarang. Yang seterusnya adalah subcultural. Perbezaan subcultural. Subcultural adalah budaya dalam budaya koleksi, norma, nilai dan kepercayaan yang mempunyai perbezaan daripada budaya dominan. Macam contohnya, kita ada dominan. Dalam tu kita ada sub-sub kan. Macam contohnya agama. Kita ada sub dia iaitu Islam.
iaitu yang dimaksudkan dengan subcultural. Yang seterusnya adalah relativity of deviance, iaitu penyelewengan yang merujuk kepada norma tidak mengenal pasti mana-mana jenis perlakuan tertentu sebagai penyelewengan. Macam yang saya kata tadi, penyelewengan ini ataupun deviance ini akan bergantung kepada reaksi sesetengah individu ataupun sekelompok masyarakat. Apa yang mereka lihat itulah reaksi mereka. Penyelewengan ini tidak menyebut jenis tingkah laku yang unik, tetapi sebaliknya tingkah laku biasa yang menyinggung perasaan sesetengah kumpulan. Macam contohnya yang saya kata, merompak, membunuh. Contohnya membunuh. Dia akan menyebabkan perasaan sesetengah kumpulan akan menjadikan mereka menganggap seseorang individu itu deviant. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.